Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masuk sambung lagi pada hadis yang ketiga daripada buku Taujihat Nabawiyah ala Tariq, iaitu mutiara-mutiara taujihat Nabawiyah di atas jalan dakwah. Pada hadis yang ketiga, iaitu hadis yang berkait dengan perumpamaan. Nabi SAW buat perumpamaan, Mali walid dunya, ma mathali wa mathalu dunya, illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin, fastadhalla tahta syajaratin ta'atan min naharin, thumma raha wa tarakaha. Hadis ini kita dah baca dah dulu. Bila Nabi sebut mali wali dunia, ada apa aku dengan dunia ni? Tiadalah dunia dan aku ini melainkan seperti seorang pengembara yang berlindung daripada panas di bawah sepohon pokok, kemudian pergi meninggalkannya. Dan kita pergi kepada, kita baca hadis ini dulu, uraian hadis pada poin yang kedua. Beberapa nas yang menuntut supaya berjaga-jaga dengan dunia. Beberapa nas yang menuntut supaya kita berjaga-jaga dengan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang merupakan semata-mata permainan, laibun, walahwun, dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan, zinah, yang mengurang, perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semua itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya itu suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat, disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan daripada Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Al-Hadid ayat 20. Satu ayat yang sangat menarik untuk menyentak dan menyedarkan kita tentang hakikat. Tentang hakikat. Satu perkara yang sangat sulit dan payah, kan? Iaitu menjadi seorang atau peribadi yang hidup di dunia tetapi berjiwa akhirat. Ini adalah satu perkara yang payah. Kan? Kenapa? Kerana akhirat itu benda tak nampak.
Sedangkan dunia ni benda yang ada depan mata. Tetapi adakah ianya langsung tidak ada asas ataupun terlalu sulit? Tidak sebenarnya. Tetapi kerana perangai manusia, dia mudah leka, mudah lalai, mudah lupa. Menjadikan akhirnya memang peringatan seperti ini sangat penting pada kita. Ya. Kita semua tahu, perkara paling asasnya, kita semua akan mati. Itu semua orang tahu. Semua juga orang mengaku dan sedar bahawa mati bukan urusan kita. Maknanya, ada dalam jadual ketetapan Allah. Dan semua orang tak tahu. Kita mengaku Allah yang mematikan. Ya, yang pertama, kita tahu kita akan mati. Yang kedua, kita tahu bahawa Allah yang mematikan. Yang ketiga, kita tak tahu bila kita akan dimatikan. Tidak semestinya tua, tidak. Ketiga-tiga ini adalah sesuatu yang realiti, jelas, terang. Kan? Terang. Kalau kita kata pertama sekali, mati akan berlaku. Tak ada orang tolak tu. Semua orang tahu. Sebab hari-hari kita dengar cerita kematian. Yang kedua, Allah yang mematikan pun kita tahu juga. Kan? Ya ini logik. Sebab apa? Kerana ada orang yang tak nak mati, mati. Baru ni 3 orang, anak muda kita kena langgar dengan kereta, budak universiti. Mati. Tidakkah budak itu pelajar-pelajar yang mestilah dalam impian dia nak menikah, nak bekerja, nak ada rumah, nak tolong keluarga. Kalau ditanya kepada dirinya, mesti dia tak nak mati. Tapi adakah mati itu ikut kita? Nak tak nak atau ikut Allah? Bukti dia, kena langgar, meninggal. Bahawa yang mematikan itu bukan kita. Bukan kita berasa, dak lagi kau. Segar lagi ni. Dah mati kau. Gitu. Kawan kami di Bukit Goh. Baru ni. Seorang sahabat yang muda lagi, awal 50-an. Biasa masuk dekat surau Bukit Goh tu. Surau Al-Ikhlas Bukit Goh. Kalau kuliah tu adalah dia. Kawan yang ceria. Selalu dia lah masuk ngidang kalau makan lepas kuliah. Sebelum tu, berapa minggu, ayah dia meninggal. Lepas tu, hari tu, kebetulan saya berjumpa ni dengan YB situ. Dia kata semalam Ustaz, baru angkat jenazah orang kampung tu, meninggal. Dengan dia duduk depan, ada gambar. Gambar dia dengan YB tu dengan kawan seorang tadi. Angkat jenazah orang hari itu. Esoknya, YB angkat jenazah dia pula. Hari itu angkat jenazah orang. Gambar, ada gambar. Hari esok, jenazah dia pula YB tu angkat. Kan? Nak beritahu apa dia? Terkejut. Semua orang terkejut. Serangan jantung. Kan? Jadi adakah agak-agaknya dia memilih untuk mati tu? Dia kata, ya dah. Esok saya pula dah. Ini benda yang jelas. Maknanya Allah yang mematikan. Yang ketiga, tak ada siapa tahu bila dia mati. Hak dengar, hak cakap, sama je. Tak ada siapa antara kita tahu bila. Kita bolehlah, insya-Allah kau ada dah penyakit, ada dah Ustaz, tapi baru-baru lagi, dah lah segera kau. Memang boleh terima dah penyakit ada, merosoklah sikit demi sedikit, tapi nanti merosok teruk baru mati. Dah mati lagi awal-awal ni. Orang ni pergi cek, dia kata ada jantung. Orang ni pergi cek, ada kecil manis. Orang ni pergi cek, ada penyakit itu, ada penyakit ini. Tapi doktor kata awal lagi lambat lagi, insya-Allah makan ubat, dia kata. Kan? Itu kita punya tanggapan. Bolehlah nak beranggap dok lagi kau. Tapi banyak dak kejadian berlaku, kematian tadi, banyak. Yang mengejutkan, yang berlaku mengejut, yang kita tak sangka. Kan? Tok Imam Bukit Sagung tu, yang saya biasa kuliah tu baik sangat. Kan? Tok Imam, nama dia Tok Imam Sohok. Petang naik motor lagi, round kampung. Naik motor lagi round.
orang cerita dia orang kampung petang. Malam tu pergi tazkirah. Kalau pergi tazkirah malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Dia pun pergilah ke tempat ambil air semayang. Lepas tu duk berasa pening-pening. Duk gurang orang, rasa pening-pening, jatuh tumbang. Bawa ke hospital. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Saya kebetulan diminta oleh anak-anak dia semua untuk talqin. Tak boleh nak talqin. Saya kata tak boleh. Ada seorang lagi sahabat saya, Ustaz Tarmizi. YB juga. Saya kata, Ji, entahlah pergi talqin. Tak boleh ni, dia kata. Pasal rapat sangat dengan dia. Tak boleh ni, tak boleh. Aku tak boleh. Tak boleh je, kita dia cakap. Tu orang ni tak nak suruh saya juga. Saya kata saya pun tak boleh mana juga ni. Sambil talqin, sambil nangis. Sebab apa? Rapat sangat. Mengejut meninggalnya. Kebetulan pula, tak silapnya seminggu sebelum tu. Dia telefon, kebetulan saya pergi ke tempat tu. Pergi ziarah, ada orang meninggal. Dia telefon singgah hujak kebun dia. Nak bagi ikan. Dia ada buat kolah ikan. Mari singgah Ustaz. Saya kata sepat ni kalau sepat pergi. Kan? Jadi saya pun dekat maghrib dah masa tu. Oh tak ada, Tok Imam. Maghrib dekat dah ni. Nak kena balik juga ke rumah ni. Oh tak apa Ustaz, semulalah. Jika saya pergi hari tu, jumpa dia kali terakhir. Sebab lepas tu tak jumpa dah. Kan? Meninggal seminggu lepas tu pula. Jadi, benda ni sengaja saya sebut sebab apa? Benda yang real, benda yang semua orang sedar, semua orang tahu. Tapi ramai mana anak muda di luar sana yang ambil tahu benda tu? Agak-agaknya. Yang berfikir tentang perkara tu. Yang pandang berat perkara tu. Mungkin dalam minggu depan meninggal. Yang saya sebut tadi, kalau kita jangka, yang jangka tua. Jangka bila dah huzur tak larat sangat. Tak tahu, kadang-kadang berbual dengan isteri, siapa dulu kita ni pergi. Kan? Tak tahu. Belang tak tahu tu pula, ada yang mati kemalangan, mati jatuh, mati itu, mati hak je ni. Tidak mati tua, tak mati sakit. Mati sebab-sebab yang lain. Kemalangan dan sebagainya. Jadi, walaupun benda ni real, benda ni sebenarnya menakutkan. Kalau kita ambil satu masa, duduk diam sekejap, fikir betul-betul, dia main rasa takut. Sama pula bila kita mari surah dengar Ustaz mengajar, tiba-tiba Ustaz cerita tentang macam mana ada orang tersedar tu, ada alam barzah lah. Ada alam barzah. Tak tahu bila. Orang sahabat saya naik kereta, tapi alhamdulillah lah hidup lagi. Naik kereta, dia kata, Ustaz, beberapa saat je terlelap. Dia kata dalam 1-2 saat je dia kata. Dah sedar, dah seminggu duduk dekat hospital. Celek mata tu dah seminggu ada kat hospital. Alhamdulillah, celek semula. Betul tak? Walaupun kemalangan, celek. Kedar lah maknanya, sepatutnya. Tapi kalau 2 saat mana tu, boom. Sedar-sedar je, ma rabbuka. Macam mana? Sedar-sedar duduk situ dah. Allah, aku dengar dah dulu Ustaz duk cerita. Allah, aku duk tangguh. Aku duk buat tak tahu lagi. Aku duk kemah lagi amalan aku. Aku kurang. Tidak sungguh lagi nak bertaubat. Allah juga buat mati mengejut gini. Apa yang dia sebut? Ya laitani qaddamtu li hayati. Tuhan, tolong balik aku ke dunia sekejap. Tolong balik sekejap. Qaddamtu li hayati. Nak minta balik. Sebab apa? Nak betul sikit je. Nak bertaubat sungguh-sungguh, nyesal sungguh-sungguh. Hal tu tak apalah ambil nyawa apa. Nak balik sekejap je. Sebab balik tadi dalam keadaan tak prepare, tak sedia. Tangguh-tangguh. Kan? Jadi bila kita ngaji tu, boleh mikir juga. Tapi ramai mana orang lain. Jangankan kita kata anak-anak orang tak mari masjid surau. Yang tak peduli semaya bang. Kadang-kadang kita ni sendiri pun. Kan? Dia mari tak ingat. Mari lupa, mari tak mikir. Kadang-kadang ada masa berkelahi dengan orang dalam grup WhatsApp. Tak kira lah apa perkara pun. Kita langsung tak fikir, ingat kemati tadi. Duk maki orang. Kan? Duk balas dengan orang. Sebab apa? Dah mati lagi, dan lagi taubat esok. Kadang-kadang ada yang menipu orang, scammer. Sebab apa berani tipu? Sebab dia tak fikir langsung benda ni. Kan? Sebab apa? Ada orang dia tak peduli. Kan? Tentang pendidikan anak dia, tentang ibadat anak dia, pasal dia tak mikir benda tu.
Itu je. Kan? Dia tak mikir langsung, dia lupa pada perkara tersebut. Sedangkan benda ni benda yang pasti. Maka ayat Quran ni Allah turunkan banyak, bukan ini saja. Banyak lagi ayat lain dengan nada-nada yang seperti ini. Kan? Untuk ingatkan kita, teruslah kehidupan. Tapi jangan sampai lupa ingatan tersebut. Jangan sampai lupa. Kan? Jadikan ia sebagai motivasi untuk sedikit demi sedikit menambahkan amal kita. Untuk sedikit demi sedikit menambahkan sumbangan kita kepada Islam yang berupa jariah. Untuk masa-masanya, sa'atan fasa'ah. Ketika-ketikanya ada peluang teringat beristighfar sebanyak mungkin. Kan? Ada ketika-ketika lah. Kadang-kadang tu lama dah, bila duduk ada masa sendiri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dipanggil sayyidul istighfar. Penghulu bagi sekalian istighfar. Bila mari telitah teringat duduk saja, kadang-kadang mandu kereta nampak ada tasbih ambil. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sa'atan fasa'ah. Nanti jumpa kawan pula, sembang pula, cakap dunia, gurau, tak ingat, lupa. Dah. Ada masa pula, masuk orang panggil waktu semayang. Masa semayang itu, tumpukan hati pada Allah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa yang aku buat. Mudah-mudahan antara dua solat, menghapuskan dosa di tengah-tengah dia. Macam mana boleh ada motivasi dan ingatan? Motivasi jadi rasa nak buat. Kan? Ingatan, beringat kalau tak buat nanti sekarang. Kan? Apa dia? Bila kita ingat benda ni. Kan? Bila kita ingat, benda ni semakkan ingatan tadi. Lalu yang pertama Allah sebut apa dia? Hidup dunia ini tidak lain hanyalah permainan, la'ibun. Main. Bila main ini orang kita biasa bermain, dia tidak sungguh. Main je. Kan? Bila bermain, dia ada masa tamak dia. Ada. Main-main. Macam orang kita dulu buat main-main pondok-pondok. Awak jadi mak, saya jadi ayah. Ni jadi anak. Bukan sungguh pun. Buat masak-masak. Tunggu. Lapar ni. Saya tengok pasir. Hoi, pasir. Aku lapar sungguh. Lah, main je kan. Bukan kita nikah sungguh. Main-main je. Itu laibun, main-main. Sedangkan kita duk berasa dunia ni, tak ada dah sungguh dah dunia ni. Tapi Allah nak sebutnya laibun, main-main. Lahwun, kesenangan yang menipu daya. Kesenangan yang menipu daya. Bila diperincikan, di mana bahagian main-main? Sebab dia bukan hidup yang sebenar. Hidup yang sebenar, lahiyal hayawan, iaitu akhirat. Itu hidup yang sebenar. Hidup ni tidak sebenar. Okey, di mana tempat tidak sebenar ni? Cuba tengok. Di mana hidup ni tidak sebenar. Biasanya manusia ni, dia kalau dia turut ke nafsu dia nak semua. Betul tak? Tengok bulan puasa biasanya. Bila dia tengok makanan tu, sedaknya hak ni, sedaknya hak ni, sedaknya hak ni, sedaknya hak ni. Dia pun beli belaka. Sebab nafsu dia tu sedap. Akhir dia makan dua jenis, tarak dah, nak mutah dah rasa. Dan mana hak nafsu sedap tadi? Nafsu tu tipu saja. Nafsu tu tipu saja. Lepas tu dia kata, saya ni dulu ustaz, masa kecil miskin. Susah, jarang makan sedap. Jadi apa? Saya nak kerja sungguh-sungguh, nak jadi orang kaya, lepas ni saya nak makan sedap-sedap. Dia pun bekerja lah siang, malam, pagi, petang, simpan duit nak jadi orang kaya. Sampai umur 40 jadi orang kaya. Nak makan sedap. Lepas tu, pergi kedai. Tiba-tiba rasa pening kepala. Pergi cek doktor kata tekanan darah rendah. Dah nafsu makan dulu mana ni? Tahulah ustaz, saya banyak dah jumpa orang umur 40-50. Dia kata, selera dok macam dulu dah ustaz. Makan pun dok nambah mana dah. Kan? Kita tengok orang makan sedap. Pula tu rajin ingat menonton YouTube. Tengok mukbang. Mukbang. Makan sedap lampu makan ni. Padang gitu je lah. Kalau mu bagi, tak boleh saya. Makan sikit kan pening. Makan sikit denyuk kaki. Makan sikit kan gitu. Sebab apa? Sebab menipu. Kan?
kesenangan yang menipu. Ada yang niat nak menikah 4. Isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Umur 50 nak nikah lagi dah. Lepas bini kedua tak larat dah. Oh, ingatkan sihat. Ingatkan sihat supaya muda tu sampai tua sihat. Lepas nikah isteri kedua tu, tak pergi dah. Kalau ustaz hak dua ni pun tak tanggung dah. Kan? Sebab apa? Sebab nafsu tu menipu. Kekuatan tadi menipu. Kederak kita menipu. Kita tangguh beribadat. Kita ingat nanti tua-tua lah ustaz. Ajak budak muda marilah. Surah dia kata, relax ustaz muda lagi. Esok tua kita pergi. Surah jangan bimbang. Kita pergi dia kata. Lepas tu bila dia mari tua, kena penyakit, tak boleh nak buat banyak dah ibadat. Dia ingatkan boleh buat, tak apa, tua kita pulung ustaz. Dah. Bila tua tarik kursi. Mayang atas kursi. Nak buat banyak tu mikir dah. Sebab apa? Sebab pasal muda tak didik. Dia tertipu dengan kemudaan dia. Tertipu dengan keremajaan dia. Begitu juga cantik. Kan dia ingat dia akan cantik selama-lamanya. Dah. Sampai masa berlalulah zaman dia. Oh handsome. Akan sampai masa berlalulah zaman dia. Semuanya tu tipu. Kan tipu. Sehingga akhirnya dia sedar-sedar ke semua benda yang dia tangguh. Masa yang dia buat. Kemudahan yang dia sia-siakan. Dia nak repair, nak betulkan semula, nak balik asal bila dah tua, tak lepas dah. Yang ada apa dia? Manfaatkanlah kesedaran berbaki yang masih ada tu untuk buat setakat termampu. Tapi nak pecuk macam masa muda pula, tak lepas dah. Tangguh-tangguh nak pergi haji, relax lah ustaz. Esok tua saya pergilah dengan isteri saya. Sudah. Apa tak lagi? Tak lepas dialisis. Apa tak lagi? Tahu ustaz, jalan sini pun jenuh. Nak pergi kan kena upah orang lain pula. Tolok-tolok kereta tolok pula. Tak lagi nak jalan tengok orang buat haji tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia tertipu. Dia tertipu. Jadi hidup ni la'ibun walahun. Hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan. Juga dia kata menjadi tempat bila lalai tadi. Manusia bermegah-megah di antara kamu. Sama ada megah dengan sebab jawatan, kedudukan, kekuatan, keturunan. Bermegah-megah. Agak-agak ke mana berakhirnya kemegahan tersebut? Ke dalam lubang kubur. Tu ada orang Indonesia buat lagu kan. Raja mati, pemimpin mati, rakyat mati, artis mati. Hiduplah dekat dunia. Saya kaya, apa saya nak buat boleh. Tapi akhirnya ke lubang kubur juga. Kan? Kita katalah sistem sekarang ni raja. Kan? Mana jadi anak raja, jadi raja. Semua benda kita nak boleh. Jadi anak orang kaya, semua benda kita nak boleh. Tapi kemudiannya ke lubang kubur juga. Maka jawatan, nak menteri ke, raja ke, orang kaya ke, datuk seri ke, datuk ke, keturunan orang hebat ke, dia tidak akan jadi sombong kalau dia sedar, dia itu sebenarnya datang daripada air yang keluar daripada tempat kencing. Dan nantinya dia akan dimakan ulat. Tempat datang pun hina, tempat pergi pun tak tahu lagi. Kan? Tempat pergi tanah. Tak ada dah orang peduli. Duduklah tanah tu. Tunggu hari kiamat. Dulu jadi, bukan jadi daripada emah belian. Jadi daripada air yang keluar daripada tempat kencing. Terciptanya kita ni. Oh, bila ada kelebihan sikit, sombongnya, takaburnya, besar diri, angkuh. Kan? Seolah kita lah yang memegang semua benda. Hatta nyawa kita pun kita yang kontrol, yang pegang. Dah. Akhir sekali sudah dalam lubang kubur. Di mana Fir'aun yang besar berbangga sangat dengan Musa? Mati. Di mana Namrud yang bangga sangat dengan Ibrahim? Mati. Di mana Abu Lahab yang sombong sangat disebabkan dia pemimpin di kota Mekah? Mati juga. Mana Abu Jahal terpancung kepalanya, akhirnya dalam kubur juga. Kemegahan, kejahatan, kezaliman tu tidak akan bertahan lama. Akhirnya hancur masuk kubur. Sebab tu penting untuk benda tu kita sedar. Serta kadang-kadang berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak pinak. Salah tak? Yang ni dalam huraian hak lepas dia sebut dah. Tak salah. Ada anak ramai, tak salah. Ada harta banyak, tak salah. Tapi bagaimana dia mengurus anaknya itu, akhirat lebih besar daripada urusan lain.
Dia hantar anak dia belajar, bagi ilmu. Kamu jadilah orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Sebab itu akan menyenangkan kamu di hari akhirat esok. Habis duit untuk ilmu anak-anak. Habis duit untuk agama anak-anak. Tak kerekut nak hantar anak mengaji, belajar. Ya. Sebab apa? Saya tak kisah ustaz, dia nak jadi apa pun akan datang. Dia nak jadi ahli sukan ke, dia nak jadi pegawai ke, dia nak jadi pesyarah ke, dia nak jadi peladang ke, tak ada masalah. Tapi nak dia jadi orang yang beriman, ingat bahawa dunia sekejap dan dia akan mati bertemu dengan Allah. Inilah dia satu kesedaran yang paling bernilai pada anak. Kita boleh, anak saya dah pandai membaca lebih awal daripada orang lain. Anak saya dapat anugerah cemerlang. Anak saya pelajar terbaik. Anak saya pandai itu. Anak saya pandai ini. Boleh tak bangga tu? Boleh. Tapi jangan lebih daripada kalau anak tak semayang, rasa berdebar. Anak belajar bagus. Semayang malah. Walik tak kisah. Kan? Walik galakkan belajar supaya kamu dapat jadi orang lebih baik. Tapi kalau tak semayang, tak berguna belajar. Tak semayang, tak berguna belajar. Kalau dia tinggal semayang, beritahu dia. Memang Walik sayang, Walik boleh layan, Walik boleh beli benda, ayah boleh beri apa yang nak. Satu je ayah minta, tolong jangan tinggal semayang. Orang tak semayang, tak ada guna hidup. Bagi betul-betul atas kepala dia, pasok betul-betul hak tu dalam hati dia. Kan? Pergilah jawatan apa pun. Anak awak kerja mana? Anak saya sekarang ni PTD. Besarlah gaji, besar gaji. Tapi kalau tak semayang, tak ada nilai. Tak ada nilai langsung jawatan besar tersebut. Kan? Sebab apa? Sebab semayang kayu ukur jiwa dia ingat akhirat ke tidak. Jadi sebab tu jangan pandang kecil benda tu. Jangan pandang kecil. Tengok tak semayang. Tak semayang lagi ke? Semayang dulu, semayang. Kena peringat. Kan? Sebab apa tadi? Kan? Sebab jangan bangga dengan itu kalau sekiranya anak tadi tidak ingat kepada hari akhirat. Banyak orang akhirnya berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Berbangga dengan anak pinak. Kan? Tapi semuanya itu nanti tidak akan dapat menolong dia. Allah sebut dalam Al-Quran, yaumala apa dia? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak langsung boleh memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah membawa sekeping hati yang selamat, sejahtera, membawa hati yang beriman, hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata perumpamaan benda dunia ni yang kita seronok sangat ni, kalau kita rasa seronok, kalau kita kumpul kekayaan seronok, kalau kita tambah harta seronok, kalau kita dapat pujian seronok, kalau kita dapat ini bangga ni, dia kata adalah seperti orang yang mula-mula menanam tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba pengkat awak tengok tumbuh-tumbuhan tu tumbuh molek. Sukanya lah. Kata. Kemudian sampailah dia buah. Buah pula molek, daun molek. Tapi dia kena sedar, satu peringkat, kemudian pokok tu akan turun. Daun dia akan luruh. Betul tak? Lalahnya buruk semula. Lepas tu kita pun kena cabut, tanah baru pula. Dia kata begitulah hidup ni. Memang ada masa yang kita tengah rasa sangat meriah. Umur 27, umur belasan tahun, umur 20, umur 30, wah. Rasa tak ada apa lah Ustaz. Tapi ingat, kata, masa tu kita kagum dengan kehijauan tumbuh-tumbuhan. Buahnya molek, daunnya segar. Tapi ingat, kata, dia akan luruh, dia akan buruk. Lama-lama dia akan lemah, luruh, gugur dan mati. Dia kata, itulah perumpamaan kehidupan dunia. Sebenarnya dalam 3 perkara tadi tu, ada yang keempat. 3 perkara saya sebut tadi. Bahawa kita akan mati. Bahawa Allah yang mematikan. Yang ketiga tak tahu bila mati. Kan? Ada yang keempat sebenarnya. Yang keempat tu apa dia? Yang keempat, masa tu bergerak. Masa bergerak. Kan? Dari masa kecil-kecil dulu dah. Nak bersunat bulan 12. Bulan 10 tu, adik-beradik buat gurau tu marah dah. Marah. Sakit. Dia kerak. Dia kata nak sunat kan. Allah. Minggu lagi nak sunat tu berpeluh lah. Boleh tak tangguh tahun depan? Tak nak lah. Hari berlalu, masa bergerak, sampai hari kejadian. Hari kejadian bangun pagi, sunat. Nak sunat dah hari ni, nak sunat dah hari ni. Allah, takutnya. Sedar-sedar apa dia? Siap sunat.
Nampak tak? Ada benda yang kita takut dalam hidup, banyak. Ataupun yang kita tunggu-tunggu kan. Sama ada benda kita takut, benda kita tunggu. Masa tu akan tiba dan dia berlalu. Kan? Sama lah. Dulu takut nak nikah. Ada orang nunggu hari nikah, debol lah hari nikah ni. Seramnya lah mikir hari nikah. Tahu-tahu sesat akad nikah. Kan? Tengok-tengok beranak pinak dah. Dah. Lepas tu tengok pula macam mana lah. Anak-anak ni kecil, tengok anak-anak. Sekarang sedar-sedar anak dah. Nak menikah pula dah. Ya Allah. Jadi datuk dah aku Nak ada cucu dah pula. Masa tu bergerak. Ni saya bercakap sekarang ni. Sampai tu masa esok. 65 dah umur. Nak menunggu hari juga dah. Kan sampailah masa dia. Kan. 70 dah. 75 dah. Lepas tu macam mana ni? Ya Allah, macam mana keadaan kalau nak mati esok, ya Allah. Masa kau cabut nyawa aku esok tu macam mana lah keadaan. Kalau boleh janganlah kau uji benda yang aku tak mampu, ya Allah. Kan? Matikanlah aku dengan kematian baik, husnul khatimah. Mintalah dalam keadaan Tuhan, kau nak cabut nyawa tu, janganlah aku serabut dengan benda lain. Janganlah aku lupa kepadamu, ya Allah. Kan? Kadang-kadang bimbang juga. Dulu saya mengajar, baca kitab Mustikah Hadis bab kematian. Tiba-tiba berlaku tsunami masa tu. 2005 rasanya. Bila berlaku tsunami ni, kita terlalu beria sangat tengok berita tsunami ni kan. Dan kita buat tag khutbah, kita baca berita, tengok pula. Dia jadi terlalu beria, obses sangat dengan tsunami, dia masuk mimpi. Salah satu daripada masuk mimpi tu, saya duduk berserah, duduk mata badak dah. Mimpi dalam tu, tiba-tiba ada dekat pantai pelindung tu. Sebab saya pernah duduk situ dulu. Mimpi tu ada dekat pantai pelindung. Masa tu banjir, air naik pada betih ni. Masa tu musim tsunami. Mimpi tu, sebab saya ingat sangat masa mimpi tu maknanya jelas. Jumpa kawan seorang tanya, nampak tak bini aku, nampak tak anak aku, resah cari anak isteri. Sebab nak selamatkan lah, bawa lari ke lain. Kau tak nampak. Tengah-tengah ada bangsa kecil dekat tepi pantai tu. Duduk kat bangsa tu, tengok-tengok air tsunami mari. Masa tu. Dalam mimpi tu. Tsunami mari ni, ya Allah. Tengok ke belakang, tak boleh lari dah ni. Mati dah aku ni. Masa mati tu, tiba-tiba teringat kita mengajar orang. Baca Mustikah Hadis bab mati tu kan. Ketika keadaan bab mati. Cabaran-cabaran dekat nak mati. Teringat masa air, ya Allah. Mati dah aku ni, mati dah. Inilah mana masa ni aku dah kena bersedia dah. Aku akan mati. Masa tu duduk mikir, teringat mengajar orang, ingat Allah tauhid. Jangan ada benda lain masuk. Pegang tiang bangsa tu, air laut mari tu, dia berasa boom air laut tu. Waktu saya kata mimpi tu beria sikit, dia berasa. Berasa sesuatu nampak. Pegang tu, ya Allah, ingat la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Ingat, mana kalau mati ni, matilah kadang tauhid. Masa tu pegang tiang peluk. La ilaha illallah, Allah sesedar tu kejut. Bangun tidur. Kejut bangun tidur tu kan. Lain weh mimpi itu. Nangis jugalah kita pun. Kan? Terkejut orang rumah. Mana bang? Apa bang? Duduk tu nangis. Allah kata teruk betul abang mimpi malam ni. Teruk betul mimpi malam ni kata. Bila air semua tu. Lepas subuh tu. Ambil laptop taik mimpi tu. Sebab nak simpan jadi kenangan. Ni hilang dah lah. Taik cerita sebutir-sebutir. Sebab dia ada lagi cerita lain sebelum tu. Sebab dia mimpi ni biasalah. Mula-mula ada dekat Kuala Temeling. Sedar ada dekat Pelindung. Dia jenis gitu kan. Mimpi ni dia bukan ada peraturan geografi ni. Tengah-tengah sini, tiba ada sini. Tiba-tiba ada sini. Mimpi tu. Tapi masa tu terfikir. Kadang-kadang mari mikir kata, kita dah pernah baca kitab. Tapi kita lupa. Kita leka. Ada masa Allah nak ajar. Macam mana kamu supaya fikir waktu kamu nak mati itu macam mana? Mungkin Allah nak ajar. Supaya kamu betul-betul rasa. Tidak hanya kamu baca je dan sampaikan. Dan benda ni yang kita nak kasih. Macam mana agak-agaknya masa nak ambil tu? Ke takut tengah joget. Waliyadzubillahi min zalik. Ke tengah bergalak. Waliyadzubillahi min zalik. Ataupun tengah nak tarik tadi tu. Kita akhir dengan Allah, la ilaha illallah. Mati dalam keadaan bertauhid.
Kan? Jadi ini pun benda yang penting untuk kita sedar. Baik, lepas tu dia kata, kehidupan dunia ini, siapa yang di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan dunia, dan pula di sana ada keampunan besar serta keredaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Perhentian akhirat ni dua je. Dua ni dalam hidup dekat dunia akan selalu ada pilihan. Walaupun pilihan yang terbaik itu kita gagal, ada lagi jalan. Biasa begitulah. Gagal SPM, boleh ulang. Gagal SPM, boleh ambil kemahiran. Tak? Ada orang tak lepas degree, tak tamat. Kemudian dia pergi dalam bidang teknikal. Kemudian berjaya dalam hidup dia. Ada orang tak sambung belajar, tak lulus. Tapi kemudian dia kerja dalam bidang kepeladanan, berjaya dalam hidup dia. Selagi hidup, selagi itu ada peluang kedua. Tapi kita berdepan dengan satu benda ni yang tidak boleh kita jadikan dia sebagai, orang panggil istilah dia, kalau orang ni panggil tagan ataupun cuba-cuba nasib, tak boleh. Hal ni tak boleh cuba-cuba nasib ni. Kan? InsyaAllah kau. Sebab apa dia? Panjang angan-angan. Dia baca hadis yang ada orang bunuh 100 orang tapi mati dalam keadaan beriman, dapat masuk syurga. Lepas tu dia baca dalam keadaan ada seorang. Ada satu hadis ya, tentang seorang lelaki. Tapi ni khusus sebab dia ni orang jahil. Masa dia mati, dia pesan ke anak dia. Sebab dia dengar orang akan dibakar. Tiap orang yang buat dosa akan dibakar oleh api neraka. Dia takut kena bakar. Maka dia kata, kalau aku dah memang siap-siap tak ada dah, tak kena bakar dah lah. Dia pesan pada anak dia, bila dia mati esok bakar dia. Dia pesan anak pada anak dia, dari orang beriman, orang Islam. Sebab jahil. Jadi dia kata, kalau mudah bakar aku esok, Tuhan nak bakar apa lagi, aku tak ada dah. Dia duduk mikir begitu. Jadi anak dia pun buat. Lepas dia meninggal tu, bakar mayat dia. Tapi ni orang yang istimewa sebab tahap dia boleh setakat tu je. Dia tak erti. Dia hari akhirat dicari dia ni tadi. Sebab apa kamu bakar, suruh anak-anak orang kemudian bakar mayat kamu? Dia kata, saya ingatkan kalau saya takut kena bakar dengan api neraka. Jadi biar saya kena bakar siap-siap, tak ada dah, tak kena bakar lah dengan api neraka dah. Sebab dia ingat dia hancur dah. Dia tak tahu bangkit dengan tubuh lain pula kan. Dia ingat dia kira hancur. Tak. Disebabkan kejahilan itu, sebab dia takut api neraka, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini orang pelik sekali. Kalau orang yang pandai tahu, buat begitu tu, mati dalam keadaan zindiq. Ini tak masuk syurga. Mati bunuh diri ini, ataupun bakar diri ini, bukan. Kan? Kita ambil kerja Allah. Tapi sebab dia ni jahil, orang tak erti. Kan? Menyebabkan dapatlah keistimewaan tadi. Sebab dia buatlah keadaan dia tak pandai. Takut api neraka. Banyaklah kita baca hadis-hadis ni, maka kita berkata, insya-Allah kau betul lah saya ni dosa ada. Tapi setakat ni tak Tuhan tak pandang langsung semayang saya. Dia mari dengar kuliah maghrib. Tak, syurga kau. Kan? Kita panjang angan begitu. Jadi kita lengah-lengahkan ibadat. Kita abaikan dosa daripada kita bertaubat. Lepas tu mati. Dalam keadaan mati tadi tak tahu, tak jelas lagi. Hak baik banyak ke, hak buruk banyak. Tapi baik buruk pun iman ada, insya-Allah. Kamu tahu ke iman tu confirm ada? Sebab yang boleh confirmkan tahu iman tu ada Allah. Kan? Allah, iman ni bukan pada kebenaran, bukan pada mulut. Iman tu Allah tengok hati. Betul ke tak mati tu dalam keadaan ada iman. Jadi kalau kita dengan akhirat pun nak main-main supaya cakap dunia juga, periksa capuk dadu. Mana? A ke B ke C ke D. Potong pemadam, tulis A, B, C, D, capuk gede-gede. B gitu. Orang panggil cuba nasib. Muju-muju nasib, luluh. Kan? Muju-muju tak nasib, gagal. Kalau akhirat, jangan main begitu. Akhirat ni kita kena buat. Kalau orang periksa ni juga, satu buku tu habis baca dah. Tu dia. Soalan ada, soalan wajib jawab 7. Soalan diberi 10. 10 kita jawab belaka. Sebab study belaka. Oh jawab semua. Minta-minta tukang bagi markah. Nilailah mana hak jawapan terbaik. Jadi luluh belaka.
Bak jawab 10. Puas hati keluar periksa tu sengih je. Kalau boleh untuk akhirat tu begitu. Biarlah untuk akhirat ni kita buat, kita masuk ke alam dia tu, cabut jenapah, dosa dipadamkan oleh Allah dengan sebab taubat kita waktu hujung-hujung tu. Kalau boleh, biar masuk tu dalam keadaan dosa bersih. Dalam keadaan hati tak ragu-ragu. Dosa tak ada, hati tak ragu. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah kata pergilah kamu ke syurga. Hak tu hak kalau boleh nak. Kan? Jangan tak apalah ada dosa sikit pun masuk neraka pun, lepas tu masuk syurga semula. Oh jangan duk main begitu. Jangan kita buat main-main dengan akhirat. Maka di ujung tu Allah ulang dengan menyebut bahawa tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu daya. Semua. Nafsu syahwat dia tidaklah lazat sepanjang masa. Sebab itulah sifat syahwat ni, air mani kan, ciri-ciri air mani dalam kitab fiqh. Apa dia? Yang pertama lidzah atau ladzah, rasa seronok, syok. Yang kedua tadaffum, memancut. Yang ketiga futur, lemah. Betul tak? Dia bukan kesenangan yang berpanjangan. Dia kesenangan yang seronok, lepas tu tak seronok dah. Dia bukan seronok sepanjang masa begitu. Nafsu tu dia bersifat begitu, mata'ul ghurur. Ada orang bukan mana kata Ustaz, dia kata saya ni nak cari obat ni, nak tenaga kuat, double horsepower. Kan? Tapi dia akan tahu habis susah. Itu belum naik lagi menaikkan umur. Tak boleh dah Ustaz, dia kata apa? Len ni pinggang sakit. Pula. Baik. Makan, begitu juga. Macam saya sebut tadi, tengok ni. Di mana tempat lazat ni makan tu? Mata'ul ghurur. Tempat lazat dia, waktu dia lalu tempat kita kecap. Manis, sedap dekat kawasan kecap tu lah. Kan, lidah tengah, lidah tepi situ je. Dia masuk pas tekok, sikit lah, sedap. Tekok ni dipanggil puah. Masuk pas dalam, tak ada apa dah. Ada lagi? Sedap, sedapnya. Sebab apa ni? Dapat makan ikan Solomon. Bari sengih, perut ni rasa sedap. Allah sedapnya perut ni. Ada tak rasa gitu? Ada. Dia rasa sedap mana? Hak sini tu je. Kawasan sini tu je rasa sedap. Dia lalu dalam ni, ngok-ngok, sedap lah benda ni. Pas tekok ni puah. Telang. Sedap. Lepas bawah habis. Lepas bawah dah banyak sikit. Ni ada lagi semangkuk ni. Tak boleh weh. Tengok nak utuh dah rasa. Tadi sedap kan? Ni mari pula tambah lagi ni satu mangkuk ni. Ada lagi ni Ustaz. Tak boleh dah weh, kata. Makan lagi nak mutuh gitu. Dia akan ada hak dia. Mata'ul ghurur. Sama ada kesenangan tu dia bukan jenis benda berpanjang, dia akan habis. Tamak. Begitulah juga dengan segala kesedapan lain dalam dunia ni. Dia akan tamak dengan sebab tua, akan tamak dengan sebab sakit. Akan tamak. Kan? Baik. Itu sifat dia, mata'ul ghurur. Sabda Nabi SAW, walau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha qatratan abada. Riwayat Ibnu Majah. Apa dia? Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah. Walaupun hanya sebesar sayap nyamuk nilai tersebut. Kan? Maka Nabi kata apa dia? Tidak akan diberi minum kepada orang kafir walau setitik air pun. Kalau dunia ni ada nilai, Allah tak layan siapa-siapa yang tak beriman dengan dia, orang kafir ni tak layan, Allah tak bagi minum. Tapi kerana dunia ni tak ada nilai pun pada Allah. Dia hanya tempat untuk uji saja. Lalu tak minum. Kan? Makan. Kan? Dalam keadaan kamu tak tahu benda tu tak ada nilai apa nantinya. Nak banding dengan akhirat, tak ada nilai. Nak banding dengan akhirat. Sebab akhirat itu kekal abadi. Itu ya kalau kita mungkin pernah dengar hadis. Dan saya tak ingat saya sebut dah sebelum ni. Tentang Allah SWT perintahkan malaikat panggil 2 orang di hari akhirat esok. Panggil orang yang paling menderita yang pernah hidup di dunia. Panggil. Dibawa mari, tak tahulah siapa dia ni. Yang pernah hidup menderita dunia. Kemudian Allah SWT suruh malaikat masukkan dia secelup dalam syurga. Ni orang paling menderita, susah. Tak tahulah orang Afrika ke orang mana.
Kau masuk dalam syurga secelup dan keluar semula. Bagaimana hal keadaan kamu, wahai Fulan? Dia kata apa dia? Sepertinya aku tidak pernah susah sepanjang hidup. Hanya secelup dalam syurga. Dipanggil pula seorang lelaki yang paling senang pernah hidup dekat dunia. Yang paling senang, paling kaya, paling mewah, paling senang pernah hidup dekat dunia. Allah perintah malaikat masukkan dia secelup dalam neraka. Masuk dan keluar. Macam mana hal keadaan kamu? Dia kata, sepertinya aku tidak pernah senang di sepanjang hidup. Kau tengok. Kata, hidup dunia ni tak. Kalau orang senang banyaklah. Rupanya orang paling senang dalam sejarah manusia. Sejak Adam sampai kiamat. Dialah paling senang dalam hidup kat dunia. Tapi secelup dia masuk neraka, dia rasa seolah-olah dia tak pernah senang di sepanjang hidup dia. Nak bandingkan dengan bahaya dan menakutkan sangat neraka tersebut. Lalu kita ni seronok. Ada orang menderita hidup dekat dunia. Ambil orang paling menderita pernah hidup. Masuk secelup jalan syurga. Hilang semua penderitaan. Hilang semua penderitaan. Nak semayang, balas, berat. Nak baca Quran, mengantuk. Nak berzikir, rasa lenguh. Kemudian nak apa lagi? Nak buat kerja dakwah, malas. Kan? Apa yang boleh memotivasikan kita boleh bergerak nak buat kerja dakwah? Boleh pergi ziarah orang, boleh pergi berjumpa dengan orang. Kan? Apa lagi yang menjadi semangat untuk kita untuk keluarkan duit kita? Belanja fisabilillah. Apa lagi yang boleh membangkitkan kita untuk bangun semayang? Apa lagi yang boleh menjadikan semangat kita nak baca Quran? Kan? Lebih daripada apabila kita tahu kesemua letih, bosan, lenguh, mengantuk, kan? Malal itu semua nak dibandingkan dengan nikmat dalam syurga itu tadi tidak terhingga. Tidak terhingga. Cuba kita baca satu hadis Nabi SAW. Tentang satu amalan. Simple je amalan dia. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi ajar sahabat. Siapa yang baca La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek je. Dia tidak ada yuhyi wa yumit. Tak ada. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca 100 kali satu hari, Nabi sebut dia mendapat pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba. Satu. Merdeka seorang hamba ni pun hebat dah. Ni merdeka 10 hamba. Yang kedua, Allah akan mengurniakan kepadanya 10 kebaikan pada hari itu. Bukan 10, 100 kebaikan. Sebab dia baca 100 tadi. Allah akan beri pada dia 100 kebaikan. Dan Allah akan padamkan padanya 100 keburukan. Cuba bayang. Ni siapa dia? Janji ni Nabi. Janjinya daripada Allah. Kalau kita ucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ambil tasbih baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 100 kali Allah akan bagi 100 kebaikan. 100 kebaikan. Apa dia tak tahu? Wallahu a'lam. Mungkin Allah bagi kita sehat. Allah SWT bagi anak kita jadi anak yang soleh. Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan isteri kita baik. 100 kebaikan. Bayanglah. Kalau buat setiap hari, berapa ribu kebaikan kita boleh dapat. Dan dipadamkan 100 keburukan. Kemungkinan sepatutnya seliuh jatuh bila air tak jatuh. Mungkin ada orang nak buat khianat tak jadi. 100 keburukan akan dipadamkan daripada kita. Macam mana nak motivate? Yakin dengan benda tu. Yakin. Kan? Dengan amalan-amalan yang disebut tadi, mudah-mudahan insya-Allah menjadi motivasi kepada kita untuk beribadah akhirat. Dunia ni tidak ada nilai. Sikit lagi ya. Kita ni kuliah tunggu sekali tambah sikit ya. Apa suku kita berhenti. 8:14 dah. Kan? Dikata di sini peringatan yang pertama dalam panduan hadis ini sama juga. Kan? Mata'un wa innal akhirati ya darul qarar. Kemudian hendaklah bersabar dengan segala kepayahan. Untuk kita hidup sampai mati ni akan ada ujian. Ujian nak beribadat malah. Nanti akan tua pula. Akan lengah. Nanti sakit pula. Akan diuji pula dengan sakit. Semua ni ujian belaka. Tapi Allah nak beritahu pada kita, ujian ni tak lama. Bertahan je sekejap. Buatlah ibadat setakat boleh. Letih buat ibadat fizikal, duduk berzikir.
Kan? Ada rasa segar pula, bangun buat ibadat fizikal. Tak larat nak berjalan, duit banyak, bagi derma. Kan? Bagi derma. Kalau tak larat nak bergerak, nak berjalan, duit ada, bagi derma. Kan? Pilih amalan-amalan. Amalan-amalan saya ni tak larat sangat, dah gini-gini Ustaz, buat benda hak larat. Kan? Masa segar, buat molek. Masa tak segar, buat hak yang ringan. Yang penting, kan? Sabar bertahan sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan pelbagai perumpamaan, kiasan dan perbandingan dalam dakwah kerana ia boleh mengelak rasa jemu dan bosan ada isi dakwah yang hendak disampaikan. Jadi Allah buat perumpamaan dunia ni tadi seperti tanaman yang saya cerita tadi. Jadi bab masal ini salah satu daripada bentuk dakwah. Kita boleh cerita ke orang direct, tapi kalau kita buat perumpamaan, kadang-kadang perumpamaan mendekatkan lagi penghayatan daripada kita cerita secara direct. Wallahu a'lam. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.